Mulakan hari ini. So, kita akan mulakan dengan kita akan lihat iaitu berkaitan dengan bab yang ketiga, konflik dunia dan juga pendudukan Jepun. Jadi kita akan mulakan subtopik 3.2, maknanya subtopik kedua dalam bab yang ketiga ini, iaitu berkaitan dengan perang dunia. Okey. So kepada mana-mana pelajar, okey, jangan lepaskan peluang ya untuk memahami bab ini. Okey. Jom kita lihat. Okey, tentang perang dunia yang pertama. Okey, jom kita tengok latar belakang perang dunia pertama. Okey, kita mulakan. Alright. So, kita lihat di sini tentang Perang Dunia Pertama. Perang dunia sebenarnya berpunca daripada perkembangan nasionalisme. Maknanya perkembangan semangat cintakan negara itu dalam kalangan negara Eropah yang membawa kepada persaingan, maknanya competition antara kuasa-kuasa imperialis untuk mempertahankan kepentingan masing-masing. So, kalau kepada mana-mana pelajar yang tak faham, cikgu, persaingan antara kuasa imperialis, apa itu kuasa imperialis? Baik, imperialis itu sebenarnya bermaksud iaitu penjajah. Maknanya kuasa-kuasa penjajah. So, negara-negara Eropah ni kita tahu banyak negara-negara penjajah. Ya, seperti kita ada Belanda, kita ada Britain, kita ada Spanyol, Portugal, kemudian kita ada France, okey, dan juga kita ada Jerman, Turki. So negara-negara ini adalah negara-negara penjajah. So maknanya bukan mereka menjajah antara satu sama lain, tapi mereka menjajah, okey, di luar-luarnya. Contohnya macam Britain menjajah sampai tanah Melayu, India. Okey, Spain menjajah sampai Filipina. Kemudian juga kita tahu France sampai menjajah Indochina. Kemudian juga kita tahu tentang Jerman menjajah kawasan-kawasan sekitar Afrika. Jadi mereka ni semua adalah kuasa-kuasa penjajah. Jadi mereka ni bersaing satu sama lain untuk mempertahankan kepentingan masing-masing. Maka persaingan inilah yang telah mencetuskan Perang Dunia Pertama dan juga Perang Dunia yang kedua, iaitu Perang Dunia Pertama berlangsung daripada 1914 hingga 1918. Dan Perang Dunia yang kedua berlangsung pada tahun 1939 hingga 1945. Maknanya basically, Perang Dunia Kedua lebih lama daripada Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama dalam 4 tahun, tapi Perang Dunia Kedua dalam tempoh 6 tahun. Dan perang-perang inilah yang memberikan kesan yang besar terhadap penduduk dunia. So, kita lihat dulu Perang Dunia yang Pertama. So, Perang Dunia Pertama ini sebenarnya berlaku dalam kalangan negara di Eropah saja. Di Eropah saja. Dia tak sampai Asia. Di Eropah saja. Termasuk Empire Utsmaniyah. So, itu Perang Dunia Pertama. Dan antara faktor yang mencetuskan Perang Dunia Pertama ini termasuklah dia ada 3, iaitu pertama, persaingan kuasa imperialis, iaitu persaingan antara negara-negara penjajah ni. Kemudian pembentukan pakatan ketenteraan, maknanya mereka telah membentuk pakatan ketenteraan dan juga satu lagi, konflik di rantau Balkan. Okey, kalau untuk pengetahuan kamu, rantau Balkan ni maknanya berkaitan dengan negara-negara yang berhampiran dengan Selat Balkan ataupun Laut Balkan. So kawasan-kawasan itu. So, kita lihat dulu faktor yang pertama, iaitu daripada faktor Perang Dunia yang Pertama, iaitu persaingan antara kuasa imperialis. Dan kalau kita lihat di sini, perkembangan revolusi industri. Kita tahu kan, kita dah belajar tentang revolusi industri, menyebabkan berlakulah persaingan dalam kalangan kuasa imperialis. So, revolusi industri berlaku di negara-negara seperti Britain, Jerman, Perancis,
Jadi mereka ni bersaing sesama sendiri untuk mendapatkan tanah jajahan. Kenapa nak dapatkan tanah jajahan di luar sana? Untuk memperoleh bahan mentah. Seperti apa? Seperti arang batu, petroleum, kemudian biji timah. Okey, dan kemudian mereka nak memasarkan hasil-hasil industri mereka. Jadi persaingan inilah yang membawa kepada permusuhan antara kuasa imperialis di Eropah seperti Perancis dan juga Jerman. Maknanya di sini, pertama sekali faktor utamanya adalah apa tahu? Persaingan di antara kuasa-kuasa penjajah bagi merebut kawasan-kawasan tanah jajahan, dan daripada tanah jajahan itu mereka dapat bahan mentah. Tak payah pergi jauh. Kita tengok Britain. Okey, Britain tu kuasa penjajah. Dia menjajah sampai tanah Melayu. Okey, untuk apa? Untuk dapatkan biji timah dan juga emas untuk dibawa ke sana bagi memenuhi revolusi industri. So ini menyebabkan persaingan. Itu faktor yang pertama. Yang kedua iaitu berkaitan dengan pakatan ketenteraan. Kalau kita lihat yang kedua ni, pakatan ketenteraan, di mana kita lihat permusuhan yang berlaku antara kuasa Eropah inilah membawa kepada pembentukan pakatan ketenteraan, iaitu telah wujudnya dua pakatan ketenteraan, iaitu pertama kuasa tengah, kuasa tengah, dan yang kedua iaitu pakatan bertiga. Pakatan bertiga. Dan kewujudan pakatan ketenteraan inilah yang menyebabkan ketidakstabilan politik yang berterusan di Eropah, sebab mereka bersaing satu sama lain. Dan seiring dengan persaingan nak mendapatkan tanah jajahan, negara dalam pakatan turut bersaing menghasilkan senjata-senjata moden, dan juga mereka sedia berperang bagi mempertahankan kepentingan masing-masing. Nampak tak? Bila mereka dah berpakat tu, masing-masing cuba menghasilkan senjata-senjata moden. Dan untuk apa? Mereka dah bersedia untuk berperang. So inilah dia, faktor yang kedua, wujudnya pakatan ketenteraan. Dan yang ketiga, ini kita kata sebagai krisis yang mencetuskan Perang Dunia yang pertama ini, iaitu krisis di rantau Balkan. Di mana krisis di rantau Balkan ini berlaku akibat apa tahu? Permusuhan Austria-Hungary dengan Serbia. Permusuhan dia. Di mana kalau kita lihat Austria-Hungary ni menuduh Austria-Hungary ni menuduh Serbia menghasut rakyat Austria berketurunan Serb supaya berjuang membebaskan diri daripada pemerintahan Austria-Hungary. Jadi, kemuncak krisis Balkan ini ialah pembunuhan Archduke Franz Ferdinand. Iaitu dia adalah seorang putera mahkota Austria-Hungary dan isterinya Sophie oleh seorang pemuda Serbia yang bernama Gustavo Princip. Dan peristiwa tersebut menjadi sebab Eropah terjerumus dalam kancah Perang Dunia Pertama. Baik. So di antara ketiga-tiga punca Perang Dunia Pertama ni, yang mana satu kamu rasa kamu kurang faham? Cuba bagi tahu cikgu. Di antara persaingan kuasa imperialis, pakatan ketenteraan dan krisis rantau Balkan, yang mana satu agak-agaknya bagi kamu kurang jelas? Cikgu. Bagi nombor 3. Man. Pakatan ketenteraan ni sebenarnya yang setengah dengan pakatan bertiga ni wujud sebelum atau semasa perang dunia pertama. Memang sebelum ya cikgu. Dia sebelum Perang Dunia Pertama tu. Dah wujud dah kat situ. Tapi obviously bila ada negara-negara tu yang
yang bila dah start perang, baru mereka munculkan diri dan mereka join secara aktif, iaitu dengan menghantar tentera dan sebagainya. Jadi itu Pakatan Ketenteraan. Okey, tetapi ramai yang mungkin tak faham tentang kita kata sebagai yang ketiga tu, iaitu krisis rantau Balkan. Baik. Sebenarnya begini. Okey, kenapa panggil perang dunia tapi negara Eropah aja yang berperang? Bagus soalan Gusko. Baik, sebenarnya dia dipanggil perang dunia pertama kerana apabila kuasa-kuasa Eropah ini berperang, mereka akan mendapatkan bantuan, mereka mendapatkan pengaruh daripada negara-negara yang dijajah. Perasan tak masa kita belajar pada minggu lepas, kelas sebelum ini, perasan tak apabila Britain menyertai Perang Dunia Pertama, Britain telah cuba membuat perjanjian dengan Sultan. Sultan-sultan di negeri-negeri Melayu untuk tanda tangan satu perjanjian di mana akan menyokong Britain dalam Perang Dunia Pertama. Kalau kamu ingat kelas sebelum ini ya. Maknanya di sini walaupun mereka saja yang berperang, tapi dia punya kesan dan pengaruhnya dan akibatnya menyebabkan semua negara di dunia ini terasa dan terlibat. Sebab itu dipanggil Perang Dunia Pertama. Sebab bila walaupun berlaku di Eropah saja, negara-negara tanah jajahan Britain pun terasa impak dia. Tanah jajahan Perancis juga terasa impak dia. Tanah jajahan Jerman juga terasa impak dia. Jadi itu yang menyebabkan dipanggil Perang Dunia Pertama. Dan kalau kita lihat yang krisis rantau Balkan ni berlaku akibat permusuhan. Baik. Sebenarnya kalau kita lihat orang Serbia. Kamu tahu kena tahu Austria-Hungary dengan Serbia ni negara dia sebelah-sebelah. Jadi ramai orang-orang Serbia ini yang telah bekerja masuk ke dalam Austria-Hungary dan bekerja di Austria-Hungary. Orang-orang Serbia ni, orang-orang Serbia. Namun begitu, orang-orang Serbia di kawasan Austria-Hungary ni, mereka sering ditindas. Diberikan kerja yang teruk, kemudian tidak diberi layanan yang baik. Jadi orang-orang Serbia yang bekerja di Austria-Hungary ni, mereka tak berpuas hati. Mereka tak berpuas hati, mereka memberontak. Jadi apabila pada suatu hari Archduke Franz Ferdinand ini beserta dengan isterinya Sophie melalui satu jalan raya, maka pemberontak Serbia iaitu Gustavo Princip ini, iaitu dia seorang pemuda dan juga dia datang daripada satu kumpulan Black Hand kalau tak salah cikgu. Baik. So Black Hand, diorang ni telah merancang untuk melakukan pembunuhan terhadap Archduke Franz Ferdinand. Untuk menunjukkan apa? Bahawa menunjukkan mereka tak puas hati dengan layanan yang diberikan oleh kerajaan Austria-Hungary terhadap penduduk Serbia di Austria-Hungary. Jadi bila pembunuhan itu berlaku, maka orang-orang Serbia yang ada di Austria-Hungary dia berjayalah achieve dia orang punya matlamat. Namun begitu, kalau kamu lihat Austria-Hungary telah menuduh kerajaan Serbia, engkau lah ni tengok anak saudara aku ni dah mati, engkau lah yang penyebabnya, engkau telah menghasut orang-orang Serbia dalam negara aku ini yang bekerja kat negara aku ni untuk memberontak. Engkau lah yang jadi punca ni, engkau menghasut diorang kan. Jadi itu yang tercetusnya peperangan. So itu ceritanya. Dia lebih kurang macam, kalau kita tengok macam apa yang berlaku di Ukraine dengan Russia sekarang lah. Di mana kita tahu di Ukraine itu ramai penduduk-penduduk yang berbahasa Rusia dan berketurunan Rusia. Jadi ini menyebabkan pergolakan di Ukraine. Orang Austria-Hungary ni memang tak suka orang Serbia ke? Dia bukan tak suka, tapi mungkin lain. Macam France dengan British. Tak juga.
Dia orang memang bukan tak suka orang Serbia, tetapi dia, kita kata Austria-Hungary ni mungkin merasakan bahawa negara mereka ni lebih baik daripada negara Serbia. So bila penduduk-penduduk Serbia pergi berhijrah ke Austria-Hungary dan bekerja di Austria-Hungary, mereka dipandang sebagai kelas kedua. Dipandang hina lah, dipandang kelas kedua. Jadi orang-orang Serbia ni rasa tak puas hati. Tak puas hati. Orang-orang Serbia tak puas hati sebab diberi layanan yang teruk. Jadi sebab itu mereka melakukan pemberontakan. Nak kata racist tak jugalah. Dia macam ni lah cikgu off record dulu sebab risau juga ni. Discriminate ke? Dia macam ni lah. Kalau kita lihat pihak yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama ini adalah seperti Kuasa Tengah, Jerman dan juga Austria-Hungary. Austria-Hungary, dan pakatan ini kemudiannya disertai oleh Bulgaria dan Empire Uthmaniyah untuk Kuasa Tengah. Manakala pakatan bertiga telah disertai oleh Britain, Perancis dan juga Rusia, dan disokong pula oleh Serbia, Itali, Romania, Portugal dan Greece. Macam mana jadi macam ni, cikgu? Dia macam ni. Korang tengok betul-betul dia punya flow dia. So, apabila Austria-Hungary mengisytiharkan Austria-Hungary mengisytiharkan perang terhadap Serbia. Dia tak puas hati, dia kata, kita akan, Austria-Hungary, kami ni akan isytiharkan perang terhadap kamu, negara Serbia. Jerman sokong. Dengan sokongan Jerman sokong. Jerman ada kat belakang. Tak apa. Jangan risau Austria-Hungary, kami Jerman akan menyokong kamu. Isytiharkan perang terhadap Serbia. Itu pada 28 Julai. Selang 2 hari kemudian, Rusia pula bertindak memberikan bantuan ketenteraan untuk mempertahankan Serbia. Rusia secara tak langsung dia cakap apa dengan Serbia? Kau jangan risau, aku backup kau. Aku hantar bantuan ketenteraan ke negara kau, ke Serbia. So boleh sebenarnya dia diisytiharkan tu supaya apa? Supaya dia umumkan secara rasmi. This is what we call gentleman. Orang-orang British dulu dia tak ada main pukul curi ke serang curi, tak. Dia nak kata apa? Aku bermusuh dengan kau dunia sekalian, aku isytiharkan aku nak perang dengan dia. Gentleman. Aku nak perang dengan dia. Nampak tak? Gentleman. Cikgu, saya ada soalan. Adakah seperti cikgu bagi tahu munculnya pakatan ni menyebabkan Perang Dunia Pertama berlaku kan, cikgu? Sebab cikgu bagi tahu negara bagi bantuan, betul tak, cikgu? Betul. Soalan sekarang, adakah kemungkinan besar Perang Dunia, peperangan mungkin akan berlaku, tapi adakah cikgu rasa Perang Dunia tak akan berlaku kalau pakatan ni tak wujud? Maksudnya Austria-Hungary berperang dengan Serbia alone. Macam Ukraine dengan Rusia. Tak juga. Dia pastinya akan ada, walaupun mungkin tak ada pakatan, tapi kalau negara itu berperang, ada kemungkinan juga negara-negara lain akan memberi bantuan. So dia takkan biarkan dia lawan dia je. Kerana apa? Kerana pada waktu inilah negara-negara kuasa besar seperti Jerman, Rusia apa semua mereka nak tunjukkan kekuatan masing-masing. Tak apa, kau perang. Aku ada senjata yang maju. Aku boleh bantu kau. So bagi contoh macam Rusia dengan Jerman, dia kata apa? Inilah masanya untuk aku test aku punya senjata. Inilah masanya aku nak test senjata-senjata terbaru aku ni. Jadi dia hanya pencetus saja. Tak apa. Austria-Hungary, tak apa, kau pergi. Aku Jerman, aku ada satu set senjata-senjata yang moden yang boleh membantu kau untuk menang dalam perang. Tak apa. Lagipun aku nak test aku punya senjata ni okey ke tak okey. Rusia pun macam tu. Itu satu. Sebab mereka persaingan ketenteraan. Itu yang satu. Dan yang kedua, kita tahu bahawa kalau perang begitu, sebenarnya antara Austria-Hungary dengan Serbia saja, dia akan menjejaskan negara-negara yang jiran. Sebab apa tahu? Akan berlaku pelarian, di mana orang-orang Austria-Hungary dan juga Serbia
mereka akan bertempiaran lari. Sebab yang berperang bukan penduduk. Yang berperang ialah tentera dengan tentera. Yang berperang tentera dengan tentera. So rakyat macam mana? Rakyat takkan nak terimanya gedebung, gedebang. Okey, rumah hancur, kena bom pun semua. Takkan dia orang relax lagi. Bahaya. Jadi diorang akan melarikan diri. Bila mereka melarikan diri, mereka akan masuk kepada negara-negara jiran di sebelah tu. Contohnya orang-orang Austria-Hungary pergi ke Jerman. Orang-orang Serbia lari pergi ke kawasan di bawah seperti Bosnia dan juga lari ke kawasan yang lain. Jadi ini akan memberi bebanan kepada negara-negara jiran. Jadi negara-negara jiran kata apa? Lebih baik aku bantu. Supaya apa? Cepat tamat. Jadi tak perlulah nak menampung pelarian-pelarian ini. Nampak tak? Itu kesan perang. Penduduk akan lari. Penduduk takkan stay. Dan negara-negara jiran terpaksa menerima orang-orang pelarian ini. Dan ini menambahkan beban kepada negara-negara jiran. Sebab itu, kalau kita lihat, itulah yang berlaku. Baik. So, Austria-Hungary dengan sokongan Jerman isytiharkan perang terhadap Serbia. Rusia pula, dia kata, don't worry. Okay, kami akan berikan bantuan kepada kamu, Serbia. Okay, so dua-dua dah sedia perang. Kemudian, kalau kita lihat seterusnya, nanti kita akan tengok tentang pertempuran ini. Pada 1 Ogos 1914, selang beberapa hari kemudian, Jerman, oleh kerana Jerman dah tahu Rusia beri bantuan kepada Serbia, Jerman isytiharkan perang terhadap Rusia. Padahal yang bergaduh, nampak tak? Yang bergaduh ni sebenarnya Austria-Hungary dengan Serbia. Austria-Hungary dibantu Jerman, Serbia dibantu Rusia. Tapi akhirnya bila Jerman mengetahui Rusia akan bantu Serbia, Jerman pula keluar. Dia kata apa? Aku isytiharkan perang terhadap engkau, Rusia. Nampak tak? Dekat situ. So dia makin jadi besar. Kemudian pada 3 Ogos 1914, kamu tengok sekali lagi Jerman mengisytiharkan perang pula. Jerman ni memang lain macam lah dia ni. Jerman isytiharkan perang terhadap Perancis yang menyebelahi Rusia. So Jerman kata apa? Rusia kata apa? Bukan Rusia, Perancis. Bila Rusia membantu Serbia, Jerman kata aku isytiharkan perang terhadap kau, Rusia. Perancis kata apa? Perancis kata kepada Rusia, Rusia jangan takut. Okey, aku bantu kau. Aku on your side. Jangan risau, aku bantu kau, Rusia. Jerman tengok Perancis, kau bantu Rusia, aku isytihar perang terhadap kau. Jerman ni habis semuanya dia nak isytiharkan perang. Dia isytiharkan perang terhadap Rusia, lepas tu isytiharkan perang terhadap Perancis. Pasal kau, kau sokong Rusia, aku isytihar perang terhadap kau, Perancis. Nampak? Jadi kalau kita lihat dengan cara itu, kebetulan pula agresif teruk. Jadi Jerman pun menceroboh Belgium untuk menyerang Perancis. So kita tengok kat sini peta dia, ini dia. Okey. Baik, yang ini Jerman, ini Austria-Hungary. Okey. Baik, kita tahu bahawa Jerman akan backup Austria-Hungary. Okey. Jadi Serbia pula dibantu oleh Rusia. Dibantu oleh Rusia. So Jerman tak puas hati. Jerman kata, kalau macam tu aku isytiharkan perang terhadap Rusia. Perancis pula yang kat sini ni, dia kata apa? Tak apa Rusia, aku tolong kau. Padahal jauh ni, aku akan menyebelahi kau. Rusia. Jerman kata, kau pula, kau pun tak puas hati dengan aku, kau pergi backup Rusia pula. Aku serang kau, aku isytiharkan terhadap kau, wahai Perancis. Jadi dengan itu, kalau kita lihat, Jerman telah pun menyerang. Nak menyerang Perancis, dia kena lalu satu negara kat sini, iaitu dia kena lalu Belgium. Di Belgium. Dia kena lalu Belgium kat sini. So tentera-tentera Jerman telah cross pergi ke Perancis. Dia gunakan Belgium serang untuk menyerang Perancis. Dia cross Belgium. The problem is Belgium ni dia
dia kita kata sebagai negara yang apa tahu, negara yang tak memihak kepada mana-mana. Dia tidak memihak, neutral. Jadi Britain Britain pun sertailah Rusia dan Perancis. Sebab apa? Sebab dia tak puas hati. Britain pula kata, Britain kata apa? Kau menceroboh Belgium Belgium tu sebenarnya neutral. Kau ceroboh dia untuk serang Perancis aku perang kat kau. Aku isytiharkan perang kat kau. Maknanya kali ni kalau kita lihat dalam peta, Britain nampak bahawa Belgium telah dilalui oleh Jerman untuk menyerang Perancis. Maka Britain tak puas hati. Britain kata, kau ni suka-suka hati kau je nak redah Belgium, nak serang Perancis. Kalau macam tu, aku nak serang kau. Aku berperang dengan kau. Nampak tak? Dia dah jadi pembabitan semua negara. Pembabitan semua negara. Jadi kalau kita lihat itu, dan Britain sertai Rusia dan Perancis untuk memerangi Jerman. Baik. Kemudian kita lihat pada Oktober 1914, Empire Uthmaniyah pula. Uthmaniyah pun sertai peperangan itu dengan memihak kepada kuasa tengah. Maknanya Empire Uthmaniyah dia memihak kepada siapa? Kepada Jerman. Dan kemudian perang masih terus berlangsung ni. Dan pada tahun seterusnya, iaitu pada Mac 1915, Itali pun sertai Perancis, Britain dan Rusia dalam pakatan bertiga. Dah jadi besar. So perang pun berlaku. Dan pada April 1917, April 1917, Amerika Syarikat barulah sertai peperangan itu dengan memihak kepada pakatan bertiga. Dan kita tahu kenapa Amerika Syarikat yang jauh tu, kan kita tahu Amerika Syarikat dia sebelah sini sebelah negara-negara sebelah sini, jauh lagi Kenapa Amerika yang jauh tu nak join dan memberi bantuan kepada pakatan bertiga? Kerana kita tahu bahawa sebuah kapal persiaran, iaitu kapal Lithuania, telah diserang oleh kapal selam Jerman dan telah karam di tengah lautan, telah membunuh 1,195 orang penumpang. The problem is, dalam kapal tu daripada Britain nak pergi Amerika, diserang oleh Jerman. Dalam kapal tu ada 125 orang rakyat Amerika. Dalam kapal tu ada 125 orang rakyat Amerika. Jadi Amerika tak puas hati. Kau yang berpegang, aku punya rakyat pula yang terbunuh. Ini tak boleh jadi. So rakyat Amerika pun boycott. Dia kata apa? Amerika, kerajaan, Presiden Amerika patut bagi kebenaran untuk tentera join Perang Dunia Pertama. So Presiden Amerika pada waktu itu, iaitu Presiden Woodrow Wilson, telah pun menghantar bantuan ketenteraan untuk membantu peperangan dan memihak kepada pakatan bertiga, iaitu memihak kepada Britain, Rusia dan juga Perancis. Nampak tak? Dan ianya telah berlangsung dan penglibatan Amerika Syarikat dalam perang inilah, dengan penglibatan Amerika Syarikat dalam perang ini telah membawa kejayaan kepada pakatan bertiga pada tahun 1918. Oleh sebab itu, Jerman telah kalah. Dan pemerintah dia, iaitu Kaiser William, telah pun turun tahta, dan Jerman telah pun surrender, kalah, dan kemudiannya Jerman dipaksa untuk menandatangani gencatan senjata. Gencatan senjata maknanya adalah meletakkan senjata. So itulah cerita sebenarnya Perang Dunia Pertama antara kita kata sebagai pakatan bertiga dengan kuasa tengah. Ada soalan nak tanya? Cikgu, saya soalan.
Cikgu bagi tahu kuasa-kuasa besar seperti British, Hmm. Rusia dan Perancis kan cikgu. Hmm. Soalnya sekarang kalau Rusia kuasa besar, Hmm. kenapa Rusia dengan Perancis sangat mudah bukan dikalahkan, macam mudah diserang pada masa tu? Okey, kerana harus diingat bahawa pada waktu itu, okey, mereka tidak menyerang. Okey, tetapi mereka adalah pihak yang bersedia untuk peperangan. Jerman yang mencetuskan peperangan. Dalam sesuatu peperangan, okey, kalau kita kuat, okey, kita hanya perlu bersedia. Kita bukan mampu untuk apa? Untuk memulakan serangan. Kalau kita memulakan serangan, bermakna kita yang mencetuskan peperangan. Dalam kes ini, kalau kita lihat, Jerman, okey, menyerang Perancis ataupun menyerang Rusia. Kerana apa? Jerman rasa bahawa okey, negara-negara itu tidak memihak kepada dia. So Jerman menyerang Rusia dan Jerman menyerang Perancis. Dan kalau kita lihat serangan-serangan itu, okey, memanglah Jerman berjaya. Tetapi kalau kita lihat Rusia dengan Perancis, memang mereka ada kekuatan ketenteraan yang mana mereka boleh fight back. Okey, mereka boleh fight back dan mereka tak akan menyerang dulu. Okey, Rusia dengan Perancis tidak akan menyerang dulu. Kerana apa? Bukan mereka yang mencetuskan peperangan. Nampak? So Jerman yang mencetuskannya. So Jerman yang buat serangan dulu. Dan cikgu, Ya. saya ada satu soalan. Kenapa Jerman pilih untuk untuk menceroboh Belgium berbanding menceroboh Switzerland? Sebab Jerman dah menceroboh Belgium sebanyak 2 kali, iaitu dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Tapi kenapa Jerman langsung mungkin pernah try, tapi kenapa Jerman tak pilih untuk ceroboh Switzerland bagi menyerang Perancis? Itu saya keliru cikgu. Okey. Kedua perang. Okey, kalau kamu faham tentang geografi, mungkin kamu akan faham tentang Switzerland. Negara Switzerland adalah sebuah negara yang sejuk dan juga negara yang berbukit bukau. Jadi, untuk meredah, untuk menyerang, ia bergunung ganang. Jadi, untuk menghantar tentera melalui gunung ganang Switzerland dan menyerang Perancis, bagi cikgu itu bukanlah strategi yang betul. Kalau strategi yang betul, kita nak bagi tentera kita kuat, kita akan memberikan laluan yang paling mudah. So, yang paling mudah bagi Jerman pada waktu itu adalah dengan melalui Belgium. So, Jerman pada waktu itu dengan satu perasaan yang kita kata sebagai sombong. Dia rasa macam, kami kuat apa? Kalau kami kuat, setakat Belgium tu kami jalan je lah. Belgium nak buat apa? Kami nak menentang Perancis. Macam tu. Jadi, sebab itu dia tak gunakan Switzerland. Sebab Switzerland adalah negara yang bergunung ganang. So, walaupun 2 kali menggunakan Belgium untuk menyerang Perancis, badan itulah laluan yang paling terbaik untuk tentera Jerman memulakan serangan. You see? Dan ada soalan tanya, dulu negara mana yang paling kuat dalam peperangan? Dari segi teknologi, sebenarnya dari segi teknologi, Jerman dan Rusia memang antara dua negara yang memang kita kata advance dalam teknologi peperangan lah. Advance. Okay. Kenapa Empire Uthmaniyah sertai peperangan ini sekali? Okay. Baik. Empire Uthmaniyah. Kenapa Empire Uthmaniyah menyertai peperangan ini? Kerana kalau kita lihat Empire Uthmaniyah ini, sebenarnya dulu kawasan ini pun sebenarnya adalah sebahagian daripada Empire Uthmaniyah. Ini pun sebahagian daripada Empire Uthmaniyah, kawasan ini ya. Jadi, mahu tak mahu, impact kepada peperangan ini menyebabkan Empire Uthmaniyah juga terkesan. Jadi sebab itu Empire Uthmaniyah menyertai peperangan ini. Dan kalau kita lihat kenapa dia memilih Jerman, kerana pada waktu itu Jerman memiliki kekuatan ketenteraan dan teknologi yang lebih baik berbanding negara-negara lain. So itu dari segi teknologi, dan sebab itu Empire Uthmaniyah menyertai Jerman. Dan kenapa Belgium tak join pakatan cikgu? Sebab Belgium sebenarnya tak ada kekuatan. Contoh kalau kita lihat kalau kita tengok macam negara-negara seperti Sweden, Denmark, Belanda, Spanyol, Switzerland, Albania, negara-negara ni yang putih ni sebenarnya negara yang neutral.
Kenapa neutral? Kenapa mereka tak memihak? Kami tak ada kekuatan ketenteraan. Lagipun kami nak menjaga kesejahteraan rakyat. Kalau kami sertai, takut nanti rakyat terjejas. So kami being neutral. Kami tak pihak mana-mana. Korang nak perang-perang lah. Tapi kami takkan memihak kepada mana-mana. So sebab itu Belgium, kita tahu bahawa mereka tidak memihak ataupun tidak menyertai mana-mana pakatan. Dan ada yang bertanya, cikgu, berapa jumlah kekuatan Jerman sampai boleh perang dengan 3 negara? Well, kekuatan Jerman adalah sebenarnya pada teknologi dan bilangan penduduk yang ramai. Bila bilangan penduduk tu ramai, maknanya bilangan tenteranya pun ramai. So bilangan tentera tu ramai menyebabkan berlakulah mereka yakin bahawa dengan kekuatan ketenteraan yang kami ada, kekuatan ketenteraan Jerman hampir mencecah 100,000 orang tentera. Tentera saja 100,000. Bila rakyat ramai, tentera pun ramai. 100,000 orang tentera, termasuk dengan penggunaan kereta kebal. Kemudian waktu itu dah ada kapal-kapal hidrogen yang dipanggil Zeppelin pun dah ada di Jerman. Dan Jerman juga telah membuat banyak beberapa prototipe kapal terbang. So Jerman teknologi dia tinggi. Oh ya, betul Imran Yusof. Kalau katakan Switzerland itu terkecuali, diorang still terkesan ke cikgu? Ya, still terkesan. Kerana apa? Kerana mereka terletak di tengah-tengah. Di tengah-tengah, padang peperangan sebenarnya. Jerman berangan Perancis, Itali, Austria, Hungary, dia tersepit. Dia tersepit kat tengah-tengah. Jadi kesannya terasa seperti kesan adalah dari sudut ekonomi, di mana penduduk atau Switzerland kita tahu adalah sebuah negara yang mengutamakan pelancongan. So bila kiri kanan berperang, ada orang nak datang Switzerland? Tak ada. Kemudian bekalan makanan pun kurang dan sebagainya. Jadi berlaku juga krisis. Krisis ekonomi dalam negara Switzerland, walaupun mereka tak sertai peperangan. Jadi peperangan sebenarnya tak ada membawa kebaikan, malah membawa kepada kesan buruk kepada negara-negara keseluruhannya. Jadi inilah kisah di mana tentang dia main geng. Kalau kita nak cerita balik kan, senang je. Mula-mula Austria-Hungary gaduh dengan Serbia. Aku isytiharkan perang kat kau. Jerman datang daripada belakang. Aku backup kau, don't worry. Russia pula datang. Russia pula pergi backup Serbia. Russia kata apa kat Serbia? Kau don't worry, aku backup kau. Jerman kata apa? Oh, kau backup Rusia, kau backup Serbia. Aku perang dengan kau Rusia. Jadi Perancis pula, dia kata, Rusia don't worry, aku bantu kau. Rusia, aku di Perancis, aku bantu kau. Jerman pula datang, kau Perancis pun nak join Russia, nak menentang aku serang kau. Jadi aku serang kau, tapi aku kena lalu Belgium. Aku lalu Belgium, aku serang kau. Dah Belgium kena. Bila Belgium kena, Britain pula datang. Oi, kau lalu kat Belgium tu, dia neutral. Kau ni melampau sangat ni. Aku join British. Aku join Rusia. Untuk serang kau juga. Dia makin besar. Jadi kemudian tak lama lepas itu, baik. Jerman kata apa? Baik, kau perang aku. Baik. Kapal-kapal kau yang mana-mana tu, kapal selam aku akan serang. Dah, tengok kapal selam aku. Kapal selam aku, kapal selam Jerman, telah menenggelamkan kapal persiaran Britain ini nak pergi ke Amerika. Apa dan muka kau? Amerika pula datang. Weh, kau pergi tenggelamkan kapal tu, penduduk aku ada tu. Rakyat aku 125 orang ada dalam kapal tu. Kau apa hal? Apa pasal rakyat aku pula kena? Kau yang berperang, aku yang kena. Aku hantar tentera join untuk menyertai perangnya. Aku nak bantu Britain lawan kau balik. Jadi Empayar Uthmaniyah pula datang. Kata, tak apa Jerman. Assalamualaikum. InsyaAllah kami Uthmaniyah akan membantu Jerman. Don't worry. Nampak tak begini? Dia menjadi terlalu besar. Kerana apa? Dia macam, kalau kita sekali lepas dia cerita dia macam budak kecil tau. Macam budak kecil gaduh kan? Aku tak suka kau. Kau tak suka dia kan? Aku pun tak suka dia lah.
Kawan dia pula kata, kau tak suka, kau berani kau tak suka dengan dia, aku pun tak suka kau lah, aku nak kawan dengan dia. Macam budak-budak. Betul tak? Kalau kita fikir balik, letakkan watak pada budak-budak, dia macam budak-budak. Kau backup aku, kau tolong aku, kau backup aku, kau tolong aku. Kan? Inilah cerita sebenar Perang Dunia Pertama. Kau macam benda lah dia orang ni. Tapi korang tengok boleh buat komik, betul? Cikgu. Ya. Cikgu. Ya. Cikgu tahu kan semasa Perang Dunia Pertama ada satu telegram iaitu Zimmerman yang dia membagi hantar dekat Mexico kan cikgu, tapi disangka oleh British, betul tak cikgu? Soalnya sekarang saya tanya, ada dua soalan. Adakah telegram tu dihantar sebelum ataupun selepas Jerman menyerang kapal Amerika Louisiana? Adakah telegram tu dihantar sebelum atau selepas benda tu berlaku? Dia sebelum. Sebelum benda tu berlaku sebenarnya. Sebelum benda tu berlaku. Jadi itu sebab dia. Adakah Zimmerman telegram tu menyebabkan Amerika nak join peperangan ni, dan kenapa Jerman pilih untuk hantarkan Mexico? Sebab Jerman minta Mexico serang Amerika kan cikgu? Kenapa Jerman pilih Mexico cikgu? Well, sebenarnya di Mexico Mexico adalah sekutu. Maknanya adalah kawan kepada Jerman sebenarnya. So di situ dia hanya nak memberi satu ugutan kepada Amerika Syarikat bahawa kau jangan main-main dengan aku. Kau kalau nak main-main dengan aku ada backup seluruh dunia yang mana boleh serang kau juga. Dan kalau kita lihat, ini menunjukkan apa? Kalau korang tengok sendiri dalam perang ni pun, korang tahu bahawa yang betul-betul gangster kat sini, kan, yang mencetuskan perang kita tahu, Austria-Hungary dengan Serbia. Tapi yang betul-betul gangster siapa? Jerman kan? Jerman yang paling gangster. Habis semua dia nak gaduh. Dengan Rusia dia nak gaduh. Okay? Dengan Perancis pun dia nak gaduh. Dengan Britain pun dia nak gaduh. Kan? Over sangat. Ya, betul. Paling gangster. Ya, betul. Paling gangster tapi kalah. Biasalah. Gangster memang kalah. Kan? Mana ada orang jahat baik, mana ada orang jahat yang menang sebenarnya, betul tak? So, itulah yang berlaku. Tetapi kita tahu, nampak macam gaduh budak-budak, tapi kesan dia kita tahu kematian mencecah 8 juta. Okay. Dan sebenarnya, ya. Kalau kita lihat, kematian mencecah 8 juta orang tentera. Cedera sampai 12 juta. Okey, kemudian hari pertama saja peperangan, okey, tentera Britain saja telah terbunuh sampai 25,000 orang. Okey. Uthmaniyah jahatlah cikgu? Tak. Zaman ini sebenarnya kita tak tahu pun siapa menang, siapa kalah, dan siapa yang baik, siapa jahat. Kita tak tahu. Okey, yang kita nampak Jerman ni nak backup Austria-Hungary, di mana pemangku pewaris tahta dia telah dibunuh oleh pengganas Serbia. Secara umumnya kita nampak Serbia yang jahat. Sebab orang Serbia yang membunuh pemangku waris tahta Austria-Hungary. Tapi bila lama-lama terbalik, Jerman pula jadi yang jahat. Kita nampak jahat, tapi sebenarnya pada zaman itu, kita tak tahu pun mana satu baik, mana satu jahat. Cuma Empayar Uthmaniyah berfikir bahawa dia menyokong Jerman kerana apa? Kerana kekuatan ketenteraan dan teknologi ketenteraan. But then, kamu kena faham satu tentang peperangan, iaitu biasanya dalam satu peperangan, siapa yang menang, dia tulis sejarah. Dan dia akan tulis dialah the good side. And yang kalah itu, dia akan tulis dialah yang bad side. So, itu dalam peperangan. Okay. Jadi ada yang terfikir macam mana dia orang kira orang mati. Senang je. Dia akan kira tentang dia orang ada daftar rakyat dan daftar tentera. Jadi Jerman akan kumpul berapa dia punya kematian. Austria-Hungary kumpul berapa kematian tentera dan orang-orang rakyat. Begitu juga Perancis, begitu juga Rusia.
So bila diorang dah dapat tahu semua, diorang campurkan lah. Campurkan, dapat total berapa yang mati. Itu cara dia. Nampak tak? Jadi itu cara dia. Diorang kumpulkan maklumat itu. Jadi senang ceritanya, walaupun peperangan ini nampak macam budak-budak, tapi kematian dia bukan budak-budak. Kesan dia bukan budak-budak. Kesan dia memang mati berjuta-juta. Kecederaan berjuta-juta. Dan juga kita dah tahu bahawa kesannya apa cikgu? Kita tengok kesan Perang Dunia Pertama ni. Dah tengok saling tampar-menampar kan, begini apa semua kan. Kesannya kita lihat di sini. Kalau kita lihat beberapa Jerman dipaksa menandatangani gencatan senjata. Beberapa siri persidangan dan perjanjian damai yang diadakan selepas tamat perang ini telah memberikan kesan kepada negara Eropah. But then, Amerika Syarikat diiktiraf sebagai kuasa besar dunia selepas Perang Dunia Pertama. Baik. Sebenarnya ramai yang tak tahu. Sebenarnya, senjata-senjata yang digunakan oleh Jerman, Rusia pun semua kan, memang diorang guna senjata diorang, berperang apa semua. Britain, kemudian Perancis, memang mereka gunakan senjata mereka. But then, pada akhirnya mereka setelah bertahun-tahun perang, mereka telah kehabisan senjata dan peluru-peluru. Jadi bagaimana mereka mendapatkannya? Mereka sebenarnya telah membeli daripada Amerika. Britain pun beli senjata daripada Amerika, Perancis pun beli senjata daripada Amerika, Jerman, Rusia pun beli senjata daripada Amerika untuk berperang di Perang Dunia Pertama. US buat duit. US buat duit sebenarnya. Jadi sebab itu, apabila sampai satu tahap apa tahu, negara-negara ini masih lagi berperang, tapi dia kata apa? US, kami dah tak ada duit lah nak bayar. Kami tak ada duit nak bayar ni. Nak beli senjata. Tak apa. Hutang dulu. Ambil. Hutang dulu, tak apa. Kau pakai dulu. Pakai dulu senjata ni. Tak apa. Hutang dulu. Itu kira kemudian. Diorang pun dapat juga. Akhirnya, selepas Perang Dunia tamat, kamu tahu tak? Negara-negara yang berperang ni berhutang berjuta-juta dengan Amerika tau. Berjuta-juta berhutang dengan Amerika. Amerika kata, well, sekarang kau hutang aku, kau bayarlah. Kan? Tapi boleh bayar sikit. Tak apalah, bayar sikit-sikit pun tak apa. Kan? Bayar sikit-sikit tak apa, it's okay. Tapi mesti bayar. Hutang tetap hutang. Hutang tetap hutang. So, sebab itu Amerika, ekonomi dia menjadi kuasa. Dia jadi kuasa ekonomi dunia selepas Perang Dunia Pertama. Why? Negara-negara lain banyak berhutang dengan Amerika. See? Smart. Maksudnya Amerika ni selama ni dia tak join tu sebab dia tahulah dia akan dapat. Tunggu Betul. situ lah cikgu. Maksudnya dia boleh apa Man? Putus-putus Man. Tengok je lah dia jual. Dia tengok je lah dulu kan. Dia tengok je lah dulu sebenarnya kan. Dia tengok dulu je sebenarnya. Agak-agak dah tak boleh kawal baru dia masuk. Jadi ini adalah menyebabkan Amerika Syarikat diiktiraf sebagai kuasa besar dunia selepas Perang Dunia Pertama. Smart kan? Jadi kita lihat di sini selepas Perang Dunia tamat, so berlakulah persidangan damai Paris. Di mana kalau kita lihat persidangan damai Paris ini, diorang buat satu persidangan, satu buat mesyuarat di Paris, diadakan pada zaman sekarang. Siapa pengeluar senjata? Amerika pun ada, Rusia pun ada, China pun ada, Jerman pun ada. Banyak dah sekarang. Banyak So persidangan damai Paris diadakan pada 18 Januari 1919 untuk bincangkan syarat perdamaian selepas perang. Dan syarat ini spesifik, dikata apa tau? Syarat ini bertujuan untuk memastikan Jerman tidak lagi menjadi ancaman kepada keamanan di Eropah. Tak nak.
Memastikan Jerman tidak lagi, tak boleh bangunlah Jerman ni. Kita nak buat satu perjanjian supaya Jerman tak boleh bangun balik untuk menentang kita. Jadi, persidangan tersebut telah melahirkan satu deklarasi, iaitu Deklarasi 14 Perkara Woodrow Wilson. Baik, deklarasi ialah pengisytiharan. Okey, pengisytiharan 14 perkara Woodrow Wilson. Woodrow Wilson ialah Presiden Amerika Syarikat. So, ini cadangan dia. Okey, dan Presiden Amerika Syarikat sebagai asas perdamaian. So, deklarasi ini merangkumi dua prinsip utama. Dalam deklarasi itu dia kata apa tahu? Okey, kalau kita nak aman, kita kena buat dua perkara ni, iaitu penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri, dan satu lagi, sempadan negara berasaskan bangsa. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Untuk keamanan, untuk asas perdamaian, ini cerita dalam deklarasi 14 perkara Woodrow Wilson tau. Dalam deklarasi 14 perkara Woodrow Wilson ni dia kata apa? Kalau nak aman, korang kena buat satu ni. Pertama, korang kena lepaskan tanah jajahan balik. Maknanya korang tak boleh menjajah dah. Korang kena bagi balik tanah jajahan tu kepada penduduk tempatan. Biarlah nasib negara itu ditentukan oleh rakyat tu sendiri. Itu. Satu syarat yang pertama. Maknanya lepaskan tanah jajahan, jangan korang jajah lagi lah. Kan? Habis tu nasib negara tu, rakyat tu macam mana? Nasib negara tu biarlah ditentukan oleh rakyat tu sendiri. Itu satu. Asas perdamaian. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sempadan negara berasaskan bangsa. Maksudnya, sesebuah negara akan diwujudkan berasaskan bangsa itu sendiri. Kalau bangsa Jerman, selagi ada bangsa Jerman kat situ, itulah negara Jerman. Sempadan dia, bila masuk je selepas tu, ini orang Poland. Itu dah kira sempadan negara lah. So, sebelah sana orang Poland, sebelah sini Jerman. So, ini negara Jerman, yang sini negara Poland. So, sempadan negara berasaskan bangsa. Jadi, penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri, sebenarnya Hairul Sani, memang itu sebenarnya adalah memang diorang setuju. Tetapi untuk dilepaskan tu, mereka tak boleh lepaskan secara tiba-tiba. Kalau kamu perhatikan, daripada tahun 1919, mereka ni buat perjanjian ini kan, 1919. Baik, kemudian kalau kita lihat, British telah memerdekakan tanah Melayu. Kita tengok contoh tanah Melayu, 1957. Maknanya jarak berapa tahun? Lebih kurang dalam 37 atau 38 tahun. Kenapa mengambil masa 38 tahun untuk lepaskan tanah jajahan ini, cikgu? Kerana British nak ajar tanah Melayu dulu cara-cara uruskan negara, cara-cara untuk mentadbir negara. Itu dulu dia nak ajar. Dia nak ajar orang-orang tempatan cara-cara mentadbir negara dulu. Tetapi dia nak ajar cara-cara mentadbir ikut cara British. Tak apa. Kita memang nak lepaskan. Bila dia orang dah sign deklarasi 14 perkara ni, Britain kata apa? Kami akan lepaskan tanah jajahan, kami akan lepaskan tanah Melayu apa semua. Tapi ambil masa sikit. Jadi sementara itu British ajar, kalau korang nak buat negara, mesti buat sistem demokrasi berparlimen. Dan raja berperlembagaan. Tak nak lagi raja berkuasa mutlak, Kemudian dari sudut ekonomi, kamu masih boleh biarkan British untuk mengambil ekonomi kamu, supaya kami dapat biji timah secara berterusan, Tapi kalau kau nak tabir, kau tabir lah sendiri. Tapi biji timah kami nak lagi. Nampak tak? Sebelum dia nak keluar daripada tanah Melayu, dia ajar cara-cara supaya apa? Negara itu telah ditadbir negara dengan penduduk tempatan, tapi Britain masih mendapat keuntungan. Nampak tak? Kau perasan tak benda-benda? Kau perasan tak benda-benda ni? Kau tak perasan Sebab itu cikgu cakap, sejarah ni
kita tak boleh ajar sekadar daripada buku teks. Kita tak boleh ajar, kita tak boleh baca setakat baca je. Kita kena fahami kenapa jadi macam tu. Okey, kenapa? Bagaimana? Bila kita dah faham, oh ini rupanya. So, dengan persidangan damai di Paris itu, maka berlakulah perjanjian Versailles. Okey. Baik, perjanjian Versailles. Okey, untuk pengetahuan kamu, okey, Versailles ni nama tempat. Dalam sejarah Eropah, Versailles ni di kawasan Perancis Versailles ni adalah salah satu kawasan yang paling busuk. Memang busuk, kotor. Sebab apa? Mereka tidak ada kita kata saluran kumbahan yang baik. Maknanya senang cerita apa tahu? Diorang ni buang najis semata-rata. Sampai sungai memang tak ada hidupan sungai diorang. Dengan penuh dengan najis, kotoran dan juga sisa-sisa industri. Memang teruk. Itu nama tempat, itu nama Versailles. Tapi di situ juga okey, berlakulah perjanjian Versailles, di mana perjanjian Versailles ni ditandatangani antara Pakatan Bertiga dengan Jerman. Okey, dengan Jerman saja kita pun pelik. Apa sahaja Jerman saja okey Christina. Kenapa Jerman saja? Jadi kalau kita lihat berdasarkan perjanjian tersebut, Jerman ini memang kau Jerman kena. Jerman dikehendaki bertanggungjawab terhadap kemusnahan akibat perang. Maknanya di mana-mana saja. Okey. Nanti kita tengok. Okey, kemusnahan akibat perang ni, Britain musnah, Perancis musnah, Rusia punya kawasan bandar-bandar musnah. Ini siapa nak tanggungjawab? Jerman. Rusia kata, ni siapa yang rosakkan ni? Jerman. Okey, Perancis kata, ni kerosakan di bandar kita orang ni, siapa yang bertanggungjawab? Jerman. Semua kemusnahan diletakkan kepada Jerman punya. Baik, itu satu. Kemudian Jerman dikehendaki membayar pampasan kepada Pakatan Bertiga. Maknanya kena bayar compensation ataupun kena bayar, kita kata sebagai ganti rugi atas kemusnahan yang berlaku kepada negara-negara seperti Britain, Perancis, Rusia. Kemusnahan yang berlaku tu Jerman kena bayar. Jerman kena bayar pampasan. Dah lah kena bertanggungjawab, kena bayar lagi tu. Okey. Kenapa Jerman terima? Sebab Jerman kalah. Jerman kalah dalam peperangan. Lebih kurang lah skor. Jadi yang ketiga, Jerman kena mengehadkan saiz angkatan tentera. Bayangkan dulu ada 100,000 orang tentera infanteri, sekarang kena kecilkan. Jerman hanya ada 30,000 tentera. Dan juga dia punya teknologi pun kena kecilkan balik. Kereta kebal, bilangan dia semua kena kecilkan balik. Tak boleh besar-besar. Kena hadkan saiz. Tapi yang paling pedih, Austria-Hungary tolong bayar juga ke cikgu? Tak ada. Hanya Jerman saja yang kena bayar. Okey, hanya Jerman. Baik, yang keempat, yang paling pedih iaitu Jerman terpaksa serahkan wilayah-wilayah dan tanah jajahan dia kepada Pakatan Bertiga. Betul. Korang tengok ni ni Jerman ni. Korang tengok betul-betul Jerman ni, peta ni. Okey, kawasan Rhineland ni menjadi zon bebas tentera. Tetapi kawasan Saarland ditadbir oleh Liga Bangsa-Bangsa. Kawasan Alsace-Lorraine diserahkan kepada Perancis. Ni Prussia Barat dan Posen diserahkan kepada Poland. Tak. Apa Silesia diserahkan pada Poland juga. Danzig dekat hujung ni ditadbir oleh Liga Bangsa-Bangsa. Yang ini Schleswig Utara diserahkan pada Denmark. Banyak tanah-tanahnya diserah balik pada negara-negara jiran.
Poland tak ada. Poland tak ada dalam Pakatan ketiga, tak ada. Jadi ini memang kita kata sebagai satu penangan, satu tamparan yang pedih kepada Jerman. Dan lah kena tanggungjawab, kena bayar pampasan lagi, kena hadkan saiz angkatan tentera lagi. Okay. Kemudian kena serahkan wilayah. Kenapa Poland dapat tanah Jerman? Itu atas arahan Liga Bangsa-Bangsa. Sebagai ibarat kata apa? Ibarat kena denda lah. Ibarat macam kena denda. Bila kena denda, kau punya tanah ni semua kena bagi sikit-sikit kepada negara-negara jiran. Insaf dah tak nak buat lagi. Okay. Jadi kenapa dah tak ambil untuk diri sendiri? Itulah pasal. Okay, baik. Perjanjian Versailles juga menetapkan penubuhan Liga Bangsa-Bangsa, okay, untuk menggalakkan keamanan dan kerjasama antara bangsa. Liga Bangsa-Bangsa ini. Liga Bangsa-Bangsa ni dia tak ada leader. Dia adalah sekumpulan negara-negara yang bekerjasama, bersetuju untuk keputusan-keputusan ini. Dia orang sekumpulan negara yang bersetuju untuk mengenakan hukuman-hukuman ini, perjanjian Versailles ini kepada Jerman. Dan Jerman mau tak mau terpaksa terima hakikat ini. Jadi terpaksalah. Itu yang berlaku. Namun begitu, kalau kita lihat perjanjian-perjanjian inilah, kesan-kesan inilah menyebabkan apa tahu? Menyebabkan akan pencetus kepada Perang Dunia Kedua. Tapi itu nanti. Satu-satu dulu. Satu-satu dulu. Kita tengok kesan Perang Dunia Pertama. Shit man. Serius, bab ni memang best lah. Serius memang best. Korang untung lah. Baik. Cikgu suka sebenarnya bab ni. Baik. Kesan Perang Dunia Pertama ni kalau kita lihat Perang Dunia Pertama ini memberikan kesan yang besar terhadap negara Eropah. Pertama sekali apa tahu? Iaitu negara kita pun turut terkesan. Antaranya keruntuhan pemerintahan beraja habis. Pemerintahan beraja habis kat Europe. Sebab Perang Dunia Pertama ini telah menamatkan sistem pemerintahan beraja di Jerman. Pemerintahan beraja di Jerman habis. Kaisar William turun tahta. Kemudian Austria-Hungary punya kerajaan pemerintahan beraja habis. Rusia, kerajaan beraja dia, iaitu kerajaan Tsar. Yang terakhir iaitu Nicholas Tsar pun tamat. Dan Empire Uthmaniyah habis, berpecah. Banyak kawasan-kawasan jajahan telah merdekakan diri. Kerajaan Republik Jerman, kalau kita lihat kerajaan Republik Jerman telah didirikan apabila Kaisar William yang kedua ni terpaksa turun tahta dan mendapatkan perlindungan politik di Belanda. Dia lagi kena dapatkan perlindungan politik di Belanda. Empire Austria-Hungary pula di bawah pemerintahan dinasti Habsburg ni berakhir apabila timbul pemberontakan di wilayah yang dikuasainya. Maknanya rakyat sendiri membantah pemerintahan beraja dinasti Habsburg ni. Sebab dia kata apa? Rakyat kata apa? Sebab engkaulah kami ni terlibat dalam perang. Sebab engkaulah kami ni susah. Sebab engkaulah raja-raja Austria-Hungary ni, sebab kamulah yang telah menyebabkan kami ni sengsara. Kami ini tak cukup makan. Kami ni terlibat dalam perang. Anak bini kami mati. Suami kami terlibat dalam menjadi tentera pun mati. Jadi rakyat marah dan rakyat bangun memberontak. So, berjaya menamatkan pemerintahan Empire dinasti Habsburg tu. Dia orang memberontak. Kemudian revolusi yang tercetus di Rusia telah menumbangkan pemerintahan beraja Tsar Nicholas II. Rusia sebenarnya pemerintahan beraja, iaitu Tsar Nicholas. Tapi selepas Perang Dunia Pertama, banyak juga rakyat yang bangun memberontak menentang pemerintahan beraja Tsar Nicholas. Sebab apa? Dikatakan sebagai tidak mengutamakan rakyat.
dan telah menjejaskan keamanan rakyat. So, bila pemerintahan beraja Tsar Nicholas ni jatuh, maka kerajaan komunis pertama di dunia dibentuk di bawah pimpinan Vladimir Lenin. Ni satu lagi nama walaupun dia kerajaan komunis, tapi dia memang kerajaan yang bagus di bawah pimpinan Vladimir Lenin. Dan Khalifah Empayar Uthmaniyah Sultan Mahmud yang ke-6 ini, Sultan Mahmud yang ke-6 telah digulingkan, maknanya telah dijatuhkan daripada takhtanya. Tak ada rasa nyali, tak ada. Jadi Sultan Mahmud ini digulingkan dan kerajaan Turki bercorak republik diketuai oleh Mustafa Kemal Atatürk. Dan inilah dia, Mustafa Kemal Atatürk, Presiden Republik Turki. Yang dulu-dulu orang kata dia ni adalah bapa pemodenan Turki. Bapa pemodenan Turki. So, kesan yang pertama, runtuh pemerintahan beraja. Tamat pemerintahan beraja. Dahsyatlah perang. Yang kedua, dengan itu, ya betul Haraz Zuhair. Yang kedua iaitu kemunculan negara-negara baharu. Apabila Empire Austria-Hungary ni melahirkan, bila runtuh saja Empire Austria-Hungary ni, maka lahirlah negara-negara baru. Seperti apa? Seperti Austria, Hungary. Dulu Austria-Hungary, sekarang dah pecah jadi Austria-Hungary. Kemudian negara ini dan juga Yugoslavia. Nak tanya korang lah macam mana nak sebut nama negara ni yang cikgu bulatkan ni? Macam mana nak sebut? Slovakia. Macam mana Rahman? Macam mana sebut nama tu? Saya pun nak sebut kalau tu silap. Berbelit Slovakia. berbelit lidah je. Baik, sebenarnya dia ni, negara ini adalah negara yang dipanggil sebutan dia iaitu Czechoslovakia. Czechoslovakia. So, Czechoslovakia. Ada pula Czechoslovakia. Pandai. Farisha. Kau tulis macam tu baik. Bagus kau ni. Tetapi ada lagi tak negara ini? Dah tak ada dah. Back to 1990s, negara ini sekali lagi berpecah kepada dua, iaitu Republik Czech dan juga Slovakia. Dulu bergabung, Czechoslovakia. Sekarang dah berpecah, Republik Czech dan juga Slovakia. Dan juga Yugoslavia. Yugoslavia pun dah pecah dah. Yugoslavia dulu satu negara, sekarang dah pecah. Menjadi negara Bosnia, Serbia. Kenapa diorang berpecah, cikgu? Sebab diorang cuba untuk membentuk negara berasaskan bangsa. So, orang-orang Czech, Republik Czech. Orang-orang Slovakia nak buat negara Slovakia. Jadi sebab itu diorang berpecah. Nak bentuk negara mengikut bangsa. Ibaratkan macam Malaysia lah. Orang Kelantan kata, kami nak bina negara. Negara apa? Negara bangsa Kelantan. Bangsa Kelantan. Dah keluar daripada Malaysia. Jadi apa? Bangsa Kelantan. Tu negara mana? Negara Kelantan. Hok ni? Terengganu. Dah Terengganu menjadi sebuah negara. Kami tak nak join Malaysia. Kami semua nak jadi Ganu. Jadi keluar ke Terengganu. Jadi macam tu lah cerita dia, lebih kurang. Set-set penyu. Set-set penyu gitu. Bukan racist lain. Racist cikgu. Rasa saya dah tahu dah macam mana cara sebut. Czechoslovakia. Czechoslovakia. Siakan. Itulah dia. Jadi perpecahan Empire Rusia ini
membawa kepada penubuhan negara baru. Seperti apa? Poland, dah pecah okey, Rusia pecah jadi Poland, Estonia, Latvia, Lithuania. Okey, perpecahan Empayar Osmaniyah pula menyebabkan muncul negara baru seperti Lebanon, Syria dan juga Iraq. Ini semua negara-negara barulah hasil daripada perpecahan empayar beraja itu. Muncul negara baru. Dan yang terakhir, kesan terhadap negara kita. Okey, macam cikgu cakap sebelum ini, okey, bagi menyekat kebangkitan orang Melayu yang nak menentang Britain, raja-raja Melayu diminta menandatangani perisytiharan perang. Isytiharan perang yang mana dalam surat itu kata apa tahu? Perang menyokong dan memberikan taat setia kepada kerajaan British. Di mana British sedang menyertai perang ni. Jadi pelbagai undang-undang yang berkaitan dengan perang diluluskan oleh pentadbiran British, termasuklah memperuntukkan, maknanya memberikan kuasa Pesuruhjaya Tinggi British untuk meletakkan negeri Melayu di bawah undang-undang tentera jika keadaan memerlukan. Maknanya kalau penentangan tu berterusan, penentangan Datuk Bahaman, Tok Janggut, Haji Abdul Rahman Limbong, okey, so mereka menentang dengan kekerasan dan menyebabkan pergolakan, so Pesuruhjaya Tinggi British boleh meletakkan negeri Melayu ini di bawah undang-undang tentera. Banyak ni British takut ni pasal Dan kemakmuran ekonomi negeri Melayu juga dimanipulasi oleh British, di mana wang hasil biji timah tu dan getah yang dapat daripada tanah Melayu tu British gunakan untuk membiayai, to fund operasi British dalam Perang Dunia Pertama. Maknanya biji timah kita jual pada British, getah kita jual pada British, British bawa balik ke negara mereka, dan di sana British jual lagi barang-barang kita, biji timah dan getah. Hasil keuntungan tu dia nak support dia punya operasi untuk Perang Dunia Pertama. Kau ajar betul. Jadi Perang Dunia Pertama telah memberikan kita iktibar tentang kepentingan keamanan dunia. Namun begitu, perdamaian dicapai hanyalah bersifat sementara. 20 tahun selepas itu, Perang Dunia Kedua pun meletus kembali. So, inilah cerita tentang Perang Dunia yang Pertama. Kalau perang untuk mempertahankan diri tidak berdosa. Tidak berdosa. Sebab itu, sebab itu kita perlu belajar bahawa kita tidak dibenarkan dalam perang, kita tidak dibenarkan untuk menyerang dulu. Kita hanya dibenarkan untuk mempertahankan diri. Vladimir Lenin sama keturunan dengan Vladimir Putin ke cikgu? Rasanya tak. Rasanya tak. Rasanya tak ada kaitan Vladimir Lenin dengan Vladimir Putin ni, tak. Vladimir ni mungkin banyak nama-nama yang orang Rusia gunakan, Vladimir, kemudian Boris, tu nama-nama orang-orang Rusia yang banyak digunakan. Macam Malaysia lah, paling banyak guna nama Ahmad, Muhammad. Jadi itu paling banyak. So samalah kat sana. Vodka tu nama Arab pandai. Baik, ada soalan